Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamidi, pengurusi BIPA, Puan Fadlina, minta maaf bila tengok tonton balik Ustaz Siddiq, bagaimana mengayat hati kehilangan seorang pendidik, menginginkan bahawa dia akan mendidik anak bangsa. Fadlina Siddiq, wakil daripada Cikgu Halim, arwah Cikgu Halim, Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah, Datuk pimpinan BIPA, hadirin hadirat yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkesempatan bersama, walaupun dalam alam maya. Saya mengucapkan terima kasih atas jemputan menyertai dan menyampaikan sedikit ucapan selepas reformasi sampai ke 23 tahun yang sudah baru 23 tahun. Kalau Ustaz Siddiq berucap tadi, kita cakap tentang 100 tahun. Dan sekarang ni lepas reformasi ni kita dah kehilangan Ustaz Siddiq dan lain-lain kawan kita, Cikgu Halim, ramai lagi lah, Ustaz Siddiq Fadil dan Ustaz Fadil Noor. Tahniah kepada Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama Keadilan yang dipimpin oleh Saudara Hamidi Abdul Manan dan jawatankuasanya berjaya melaksanakan program pada malam ini. Dan tarikh 2 September ini memberikan saya banyaklah kenangan-kenangan yang ada pahit juga, yang apabila dikejutkan dengan satu kejutan apabila apa yang berlaku pada yang mencetus, walaupun ada kejutan pada keluarga kami, telah mencetus gerakan reformasi, gerakan yang dikatakan oleh islah, dan islah ini bukannya secebis saja, tetapi ini adalah sepanjang hayat. Dan apabila reformasi ini, bagaimana yang Puan Fadlina telah ungkapkan, berikan saya ingat kembali apa yang saya ingin nak sampaikan. Kita cakap ulang tahun, kita cakap tentang memori, kita cakap tentang apa yang kita dah lalui, tetapi apakah hikmah ataupun pengajaran di belakangnya? Bila poin yang saya dengar Fadlina katakan bahawa bukan saja ini pada pemimpin, tetapi juga kepada rakyat yang atau kita yang biasa-biasa saja. Sebab ini telah berlaku pada 2 September pada diri saya sendiri, kerana saya tidak pernah masuk dalam politik, gelangan politik. Saya hanya di tepi-tepi saja, pemerhati. Tetapi apabila ini berlaku, itu menunjukkan bahawa kita semua berpotensi, bahawa kalau datangnya satu cabaran, kita diberikan ujian oleh Allah, masa itulah kita mesti garap dan pegang pada apa yang kita percaya dan kita mahu hidupkan dalam hidup kita. Keadilan untuk semua sejagat, untuk apa-apa nilai yang kita pegang, yang kita rasa murni untuk kita buatkan satu kiblat kita lah dalam hidup ni. Kiblat kita ke Kaabah, tetapi kiblat hidup bagaimana kita nak pegang itu. Itu yang saya kira bahawa reformasi itu mengajar, bukan saja diri saya tetapi keluarga kami, tapi ramai lagi yang bukan kami panggil pun, tetapi terpanggil, dan tidak dibayar. Kebanyakannya berbayar tetapi tidak dibayar. Mereka sendiri keluarkan dana, dan inilah saya kira satu yang berharga sungguh. Dan kita sampai ke tahap apabila kita berjuang, kita dapat satu ialah memenangi pilihan raya pada 2018 itu ujian apabila kita pegang jawatan. Itu saya kira bahawa lepas ujian itu kita adalah yang pembersihan lah pada mereka-mereka yang mungkin tidak lama
tidak sehaluan lagi. Itu saya kira adalah kebaikannya, Allah alam. Tapi 2 September ni kita melihat satu yang mengejutlah untuk negara kita, tetapi satu yang baik, satu yang bawa kepada satu perubahan yang kita sama-sama inginkan. Mungkin sebentar kita dapat, dan ramai juga yang tewas dengan hujan mendapat apa yang kita inginkan. Tetapi lepas itu, apabila kita terlepas di ujian yang sekarang ini, bukan saja terlepas dalam bagaimana nak mengemudikan negara kita, tetapi juga dengan dalam ujian wabak yang melanda, bagaimana kita nak menangani bersama. Kerana ini adalah semuanya ketentuan Allah, ya. Dan saya diingati oleh ustaz bahawa apabila apa-apa yang berlaku pada kita, jangan lupa pada firman Allah SWT yang bermaksud, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah 216 ayatnya. Jadi inilah yang kalau menjadi panduan hidup untuk mungkin kita semua. Kita seperti mana yang telah satu klip yang kita tengok, ya, apa yang Ustaz Siddiq kata, Roh, ya, sabar, sabar, sabar. Itu penting kali. Dan satunya kita redalah dengan apa yang berlaku, yang kita tak dapat ubah. Yang mana kita boleh ubah, kita boleh usahakan, itu kita mesti lakukan. Itu yang saya rasa pemahaman saya tentang islah mastata'tum yang Saudara Anwar Ibrahim selalu ungkapkan, ya. Dan satu lagi adalah kita bersyukur. Syukur apa yang kita ada. Syukur yang kita kadang-kadang kita take for granted itu, ya. Itu yang saya kira yang saya nak kongsi bersamalah, ya. Apa maksud 2 September, apa maksud reformasi 23 tahun, apa maksud apa-apa yang kita dah lalui. Dan juga saya ingat juga Ustaz Fadeno, ya, dia dengan Anwar Ibrahim itu memang hubungannya walaupun lain parti politik, tetapi kita perjuangannya bersama. Dan bagaimana kita sama-sama mempelajari antara satu sama lain. Ustaz Siddiq itu saya rasa Surah Anwar memang kehilangan sangat-sangat teman sejati lah. Terima. Ustaz Fadeno dah lama meninggalkan kita, tapi yalah, itu kehendak Allah. Dan apabila kita sampai ke tahap ini, reformasi tak reformasi, islah mesti kita teruskan. Apa yang kita pegang sebenarnya nilai kita, sabar, redha, bersyukur dan berusaha. Itulah yang kita mahukan. Islah mastata'tum. Itu kita sampai itu sajalah yang saya nak sampaikan. Dan mungkin ada banyak kekurangan, dan ingatlah, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun duka cita, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Jadi apa pun, Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Allah tempat kita minta ampun, Allah kita tempat segala-galanya. Maaflah, ya, kadang kawan tahan juga, tapi bila tengok Ustaz Siddiq, kawan rasa sungguh sedih, sungguh kehilangan. Tapi insyaAllah itu semuanya pinjamankan hidup ni
kita akuilah. Tapi apa benda pun kita lah mesti sampai lahirkan harapan, doa. Kerana kita dah BIPA sekarang, untuk memainkan peranan yang lebih mantap mendepani hari muka. Sebab kita merasa hari muka ni lebih susah, lebih meruncing, lebih sukar. Semoga BIPA menjadi suara yang disegani dan dirujuk dari semasa ke masa, bukan saja dalam kalangan parti, bahkan masyarakat umum, insya-Allah. Itulah doa kita malam ni sama. Dan minta ampun dan maaf kerana kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.